Dari mana datang dana Perikatan Nasional? Daripada mana datang dana untuk diorang nak pergi rasuah beli ahli parlimen? Hari Selasa ini saya akan dipanggil oleh Sinar Harian berbicara di dalam forum berkenaan dengan langkah Dubai. Hari Selasa ini di Sinar Harian. Tuan-tuan dan puan-puan dijemput hadir di Sinar Harian Section 15 Karangkraf. Silakan. Free, open. Tak ada bayaran apa-apa. Free, datang je. Nak tengok live Sinar Harian pukul 8.30 malam di Sinar Harian Karangkraf Section 15 Shah Alam. Dijemput tuan-tuan dan puan-puan hadir. Silakan. Now, langkah Dubai tersebut, saya ada ceritakan, saya akan ceritakan sebentar lagi 3 golongan yang bawa. Tetapi maksud saya nak cerita kat sini, langkah Dubai ni antara lain memerlukan dana. Dan bila dana-dana tersebut sudah mula ditutup, dikorek dan disekat, di sini Perikatan Nasional menghadapi masalah, tuan-tuan. Di sini Perikatan Nasional menghadapi masalah. Kita kena stay one head ahead. Kita kena sentiasa satu langkah ke hadapan dalam nak menghadapi golongan-golongan pengkhianat nak menghancurkan negara kita ni, tuan-tuan. Baik, kita akan cerita tentang 3 golongan itu. Tapi saya nak buat ni, ada related juga. 4 termasuk CEO. Terima kasih Azlina Abdullah. CEO Persatuan Bola Sepak ditahan SPRM. CEO Persatuan Bola Sepak Kedah. Okey. Alostar Kedah. 4 lelaki termasuk seorang CEO sebuah persatuan bola sepak ditahan kerana disyaki meminta serta menerima wang rasuah bernilai 6 juta ringgit 4 tahun yang lalu. 4 tahun lalu bila, tuan-tuan? 4 tahun lalu 2020. Turut ditahan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah adalah 2 wakil perunding persatuan berkenaan serta seorang lagi individu yang bekerja sendiri. Sumber memaklumkan keempat-empat mereka yang berusia antara 40 hingga 60 tahun ditahan di antara 5 hingga 6.30 petang kemarin ketika hadir di Pejabat SPRM Kedah bagi dirakam keterangan. Berdasarkan siasatan dijalankan, wang lebih 6 juta berkenaan telah dimasukkan ke dalam akaun sebuah persatuan bola sepak. Wang rasuah itu dipercayai sebagai balasan kerana membantu seorang pemilik sebuah syarikat yang mendapatkan tender projek pembinaan litar lumba dan projek mengurus mengoperasi serta menyelenggara 5 loji takungan air, katanya. Keempat-empat suspek ini kini ditahan bermula semalam bagi membastu siasatan lanjut. Okey, apa jadi dengan litar lumba di Kedah, tuan-tuan? Apa jadi dengan litar lumba di Kedah? Pada 1 November 2023, litar lumba di Kedah dikatakan tidak siap-siap, terbengkalai. Ini pada tahun November 2023. 6 tahun tunggu litar lumba Kedah tidak siap-siap. Peminat sukan, kerajaan negeri telah beberapa kali berjanji untuk menyiapkan pembinaannya selepas hanya kerja-kerja tanah dilakukan. Kegagalan kerajaan negeri menyiapkan projek itu secara tidak langsung menimbulkan persoalan apa sebenarnya yang berlaku. Apa sebenarnya yang berlaku? Tuan-tuan, 6 juta dah dibayar oleh syarikat yang dapat tender pembinaan litar lumba dan projek mengurus 4 tahun yang lalu. 6 juta. Tetapi di mana pergi litar lumba? Itu yang pertama. Itu soalan kita yang pertama. Kedua, siapa pengurusi Kedah FA atau sekarang ini dipanggil Kedah Darul Aman? Pengurusinya tidak lain tidak bukan adalah Sanusi. CEO-nya siapa? CEO-nya tidak lain tidak bukan, tuan-tuan, pada 2020. Ni cerita tahun 2020. CEO-nya adalah Tuan Haji Zulkifli bin Cik Harun. Pada tahun 2020, Kedah FA sekalung tahniah Tuan Haji Zulkifli bin Cik Harun
dilantik sebagai Ketua Pegawai Eksekutif Kedah FA pada waktu itu. Now, siapakah dia? Haji Zulkifli Jaharun. Beliau adalah calon N13 Kota Darul Aman pada tahun 2018, PRU 2018, tuan-tuan. Tetapi dia kalah teruk dekat Kota Darul Aman. Tetapi dia calon PAS. Nah, ada yang mengatakan CEO sekarang ini adalah orang lain. CEO-nya adalah Kamal Idris bin Haji Ali. Haji Ali. Betul. CEO ni dilantik pada tahun, kalau tak silap saya, 2021 ujung atau 2022. Lebih kurang macam tu. Kan? Kamal Idris bin Haji Ali. Ini adalah CEO yang baru. Tetapi dikatakan cerita ini berlaku 4 tahun yang lalu. So, kalau 4 tahun yang lalu, bukan Kamal ini, bukan Kamal Idris. Ada yang kata, tapi yang ni Kedah KDA, Kedah Darul Aman. Yang tadi tu Kedah FA. Kedah FA telah ditukar nama kepada Kedah Darul Aman pada tahun 2021. Betulkan saya kalau orang Kedah kata saya silap lah. Tetapi Kedah FA, sewaktu CEO dia daripada PAS, telah pun ditukar nama kepada Kedah Darul Aman atau KDA, dan juga telah ditukar dia punya pengurus dia kepada someone else, Cik Daud sebagainya, pada tahun pada tahun 2021. Kan? Untuk to put things into perspective, tuan-tuan boleh baca yang inilah. Saya tunjuk je. Okay, boleh baca yang ini. Prior to 2021 season, the club changed its name from Kedah FA to Kedah Darul Aman on 25th of November 2021. Tan Sri Dr. Muhammad Daud Bakar has been appointed by the President of Kedah Football Association, Datuk Seri Haji Muhammad Sanusi Makno, as the chairman of Kedah Darul Aman. Silap, the chairman dia adalah Tan Sri Datuk Daud Bakar, tetapi presiden dia adalah Sanusi. Saya tersilap tadi. Okey, nampak So, bila orang PAS berbangga kita tak ada rasuah, ini kita cerita yang ni, tuan-tuan. Kita cerita itu yang MBI tu. MBI yang kena tangkap pasal rasuah, isu rasuah REE tu. Yang tu pun bekas calon PAS juga, tuan-tuan. Kita belum cerita yang tu lah bekas calon PAS juga tu. So, macam mana tu? Tuan-tuan fikirlah sendiri. Agak-agak lah tersadung di mata duit, tuan-tuan. Tersadung di mata duit. Litar tak siap, Langkawi pun macam itu, malam-malam karaoke dengan perempuan. Itulah dia pemimpin PAS Kedah dan juga Malaysia. #Pasik, #Pasik, tuan-tuan. #Pasik, boleh tak? #Pasik, boleh, tuan-tuan? Haji Hadi kata, dia kata apa? Pemberi rasuah paling ramai orang bukan Melayu. Ya, mengikut statistik, tapi dia lupa peminta rasuah paling ramai orang Melayu kita sendiri. Bagi malu saja. #Pasik, PASIK. Pasik, tuan-tuan. Cakap tak serupa bikin. Bagi saya macam ni lah. Saya rasa betul kata Rafizi. FLL ni dia kata dia orang undang-undang, tapi dia tak faham. Dia tak faham ke atau buat tak faham? Saya tak faham. Okay, dia macam ni. Katakanlah LFL punya argument tu betul, kan? Katakanlah LFL punya argument itu betul. Dia mengatakan tunggu amendment tersebut berlaku dahulu. Dia akan jadi akademik je. Sebab yang nak buat amendment kalau atau pindaan tersebut adalah kerajaan, adalah Rafizi. So akhirnya benda tu je sekadar akademik. Dia tidak tidak menjadi masalah dekat situ. Itu yang pertama. Yang kedua, PDPA ni hanya akan teraktif kalau sekiranya ada masalah dan isu kebocoran. Di situ kita boleh mula menggunakan PDPA tersebut. Now, dalam hal ini saya kata, adakah padu melanggar data? Jawapannya tidak. Melanggar PDPA? Jawapannya tidak. Argument mengatakan bahawa kerajaan berhak mengambil data kita? Yes. Itu secara undang-undangnya sebegitu. Kalau tak, kita tak boleh ada IC, tuan-tuan. Kita tak boleh ada IC, kita tak boleh ada surat abang, itu semua data. Nama tuan-tuan, nombor alamat tinggal tuan-tuan, benda, pekerjaan dan sebagainya, itu semua data. Dan the moment tuan-tuan bagi data tersebut, there's a consent. Boleh tak kalau saya tak isi padu? Boleh. Tuan-tuan, dia macam ni. Padu ni dia ada dua. Satu yang memang data daripada kementerian, data daripada pelbagai agensi, dan yang itu dah ada
Kalau tuan-tuan tak nak tambah data tersebut, itulah data yang akan digunakan oleh kerajaan nanti bagi tujuan yang akan datang in the future punya sense. Ada orang kata, aku tak nak lah isi data padu ni, biar mampus lah dengan dia. Tak apalah, tuan-tuan tak isi data padu bukan bermakna tuan-tuan tak ada data dalam kerajaan. Ada, tetapi data setakat yang kerajaan ada lah. So kalau data itu tersilap, contoh bila saya isi padu tu, saya tengok data dalam padu tu tempat kerja lama saya dah tak kerja lagi kat situ. Lama dah, sejak 2014 saya tak kerja kat situ. Tapi data tu masih ada. So saya amend, saya kata saya dah berhenti kerja, saya amend kepada kerja saya yang baru. Ada data yang mungkin kita nak masukkan, yang bilang kalau tuan-tuan tak nak masuk, tak apa, tak ada masalah. Tapi jangan salahkan kerajaan kalau tuan-tuan tak dapat subsidi. Kan? Bukan kata kalau tak isi tak dapat subsidi, bukan. Kadang-kadang dia macam ni. Mula-mula kita tak dapat. Kemudian bila kita isi, rupanya kita layak. Ada juga berlaku. Ada juga keadaan zaman dulu, zaman yang data itu ada, tuan-tuan ni orang kaya, tak layak dapat subsidi. Tiba-tiba sekarang tuan-tuan dan perempuan susah. Tapi sebab tuan-tuan dan perempuan ni walaupun tak nak isi, aku tak nak isi. Tuan-tuan pun tak nak isi. Lala tak dapat subsidi. Minyak bersasar pun tak dapat. Sebab kerajaan akan berdasarkan pendapatan masa tuan-tuan kaya dahulu. Tuan-tuan tak update. So salah siapa? Salah kerajaan ke salah tuan-tuan? Kerajaan tak tahu pendapatan tuan-tuan sekarang macam mana. Kerajaan tak tahu tuan-tuan dah berhenti kerja ke tak berhenti kerja. Itu bukan tugas kerajaan, sebab melainkan kalau tuan-tuan dan perempuan kerja kerajaan lah. Itu okey lah kan. Tapi selain daripada itu kita tak tahu. So that's why kena update kan padu, nampak masukkan data yang sepatutnya. Kenapa? Antara lainnya adalah untuk subsidi bersasar, tuan-tuan. Orang duk sibuk tahun lepas tu, ini kerajaan teruk, subsidi kita sampai kepada pekerja asing, subsidi kita sampai kepada pekerja asing. Padu tak nak isi. Tu bila dah tak dapat subsidi nanti, inilah kerajaan teruk, tak nak bagi subsidi pada saya yang susah ini. Macam mana saya nak tahu, kerajaan nak tahu kamu susah? Apa ingat kerajaan boleh baca minda ke? Kan? Dan satu lagi, nanti ada kebocoran lah sebab nanti pekerja asing akan dapat bantuan. Tuan-tuan, pekerja asing tak boleh isi padu tu sebab IC dia tak ada. Warga asing tak ada IC. Warga asing yang dapat IC palsu, yang tu cerita lain. Kalau ada kita tak tahulah kan. Tetapi kalau dia warga asing yang parti ke, sama ada warga asing biasa ke, dia tak ada IC, dia tak boleh isi padu ni. Jadi padu tak padu ni? Padu. Bagi saya padu. It's about time sebenarnya kita nak kena gerakkan benda ni. In small things adalah masalah PDPA lah. Amend lah. Dia dah kerajaan. Amend je. Tak ada masalah. Sebenarnya benda tu tak membawa isu yang besar pun. Kalau ada masalah benda tu, dia kerajaan, ini kerajaan, amend je. Membenarkan kerajaan untuk collect data. Itu academic purposes. Tapi dia membesar-besarkan benda ni. Dan walaupun yang tak faham perbincangan tentang undang-undang dan sebagainya, dia kata, tengok tu, kerajaan ini tak betul, padu itu mengganggu kita, padu ini itulah dia kan. Itulah dia. Saya telah kata apalah. Baik. Cerita lain.